Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah SLDB membayar RM21 juta dividen terkumpul kepada 7,000 peneroka dan pesertanya pada tahun lalu. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Nur yang berpuas hati terhadap pencapaian itu berkata, pembayaran dividen berkenaan adalah yang terbaik direkodkan dalam tempoh 3 tahun kebelakangan ini. Beliau berkata demikian pada Majlis Iftar Ramadan bersama Ketua Menteri di Perkarangan Masjid Al-Hidayah semalam. Haji yang juga Menteri Kewangan Negeri berkata untuk tahun ini SLDB mensasarkan pemberian dividen sebanyak RM17 juta kepada peneroka dan pesertanya. Katanya faktor utama penyumbang kepada pencapaian itu didorong oleh peningkatan pengeluaran hasil sawit iaitu sebanyak 68,000 tan metrik pada 2021 berbanding 53,000 tan metrik pada 2020 selain peningkatan harga sawit. Beliau juga mahu SLDB terus memainkan peranan penting dalam membantu membasmi kemiskinan masyarakat luar bandar dan meningkatkan taraf sosioekonomi mereka melalui pembangunan tanah berasaskan pertanian. SLDB kini melaksanakan pembangunan tanah dan penanaman semula kelapa sawit di seluruh Sabah melibatkan kawasan seluas 38,000 hektar, manakala sebahagian kecil lagi ditanam dengan getah. Projek berkenaan memberikan manfaat kepada hampir 7,000 isi rumah yang terdiri daripada golongan B40 dan kira-kira 28,000 isi rumah yang meliputi isteri dan anak peneroka serta peserta SLDB. Beliau berkata pendapatan hasil daripada dividen yang diterima akan digunakan bagi membina dan meningkatkan pelbagai kemudahan infrastruktur untuk rakyat. Katanya Kerajaan Negeri Gabungan Rakyat Sabah, Barisan Nasional komited membangunkan rakyat dan negeri Sabah menerusi Hala Tuju Sabah Maju Jaya yang selari dengan manifesto dan aku janji pada pilihan raya negeri yang lalu. Pada majlis itu, Haji turut menyerahkan sumbangan bakul makanan dan duit raya kepada golongan asnaf, beras kepada peserta SLDB daerah Nabawan, sumbangan RM2,000 kepada Masjid Al-Hidayah Nabawan dan simbolik penyerahan pembayaran pendapatan peneroka dan dividen peserta SLDB 2021. Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Bung Mokhtaradin mengambil kesempatan melakukan ziarah Ramadan di Kampung Bilit Kinabatangan sambil bertemu saudara mara dan penduduk kampung semalam. Ziarah sempena Ramadan di kampung kelahiran Ahli Parlimen Kinabatangan dan Ahli Dewan Undangan Negeri Lamak itu menjadi program kelazimannya namun tidak dapat dilaksanakan sejak 2 tahun lalu disebabkan kekangan pandemik COVID-19. Hanya pada tahun ini kesempatan berziarah dapat dilaksanakan setelah negara beralih ke fasa peralihan ke endemik COVID-19. Kesempatan pulang ke kampung halamannya turut dimanfaatkan Menteri Kerja Raya Negeri itu untuk menziarahi makam Allahyarham ayahnya Radin Yatim yang dikebumikan di Kampung Bilit. Selain berbuka puasa, solat maghrib dan isyak bersama penduduk Kampung Bilit, Bung Mokhtar turut menyampaikan sumbangan sempena Ramadan dan Aidilfitri kepada golongan asnaf serta kanak-kanak di kampung berkenaan. Manakala pemerintahan Armada Timur Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM sentiasa bersiap siaga dalam memastikan tahap keselamatan di perairan negeri ini selamat dan terpelihara daripada ancaman anasir luar. Ia dengan memastikan kesiapsiagaan aset berada pada tahap tertinggi serta meletakkan keanggotaan yang mencukupi. Timbalan Panglima Armada Timur Laksamana Pertama Sazali Shoaib berkata, persediaan itu termasuk penugasan anggota yang tidak pernah berubah. Katanya setiap aset dan anggota ditempatkan di lapangan walaupun sambutan perayaan Hari Raya Aidilfitri berlangsung tidak lama lagi. Beliau berkata demikian semasa sidang media selepas perbarisan hari TLDM ke-88 di Padang Kawat KD Seri Kota Kinabalu PTKK hari ini. Sementara itu, Sazali berkata pihaknya juga amat berbesar hati dan bersyukur kerana dapat melaksanakan perbarisan yang cemerlang semasa sambutan hari TLDM tahun ini selepas 2 tahun menghadapi kekangan akibat pandemik COVID-19. Katanya perbarisan kali ini dijayakan dengan penyertaan seramai 297 warga TLDM keseluruhan termasuk 39 pegawai dan 258 anggota lain pangkat. Sazali berkata bersempena sambutan hari TLDM pihaknya turut melaksanakan 4 anugerah penting iaitu anugerah Piala Panglima, Piala Terumbu, Bintara Terbaik dan Laskar Terbaik. Katanya anugerah Piala Panglima dan Piala Terumbu diberikan bagi mewujudkan
persaingan sihat antara 5 stesen yang ada di Laut Cina Selatan. Berita seterusnya, pemakaian pelitup muka di luar bangunan dan mengimbas kod QR MySejahtera apabila memasuki premis atau tempat awam tidak lagi diwajibkan bermula 1 Mei ini. Perkara itu adalah antara kelonggaran terbaru diumumkan Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin pada sidang media khasnya di Putrajaya jam 4 petang tadi. Bagaimanapun beliau berkata pemakaian pelitup muka di luar bangunan adalah digalakkan terutama di kawasan sesak seperti pasar malam, stadium dan bazar Ramadan. Katanya hanya di dalam bangunan seperti pusat beli belah selain ketika menaiki pengangkutan awam, pemakaian pelitup muka masih diwajibkan. Jelasnya individu yang gagal mematuhi peraturan pemakaian pelitup muka di premis yang masih diwajibkan pemakaiannya boleh dikenakan tindakan mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan peraturan-peraturan di bawahnya. Sementara itu katanya bagi kelonggaran imbasan kod QR, orang ramai disaran supaya mengaktifkan MySJ Trace dalam aplikasi MySejahtera mereka walaupun tidak lagi mengimbas kod QR. Beliau berkata semakan status risiko individu dalam aplikasi MySejahtera juga hendaklah terus dilaksanakan pihak pengurusan premis dan tidak membenarkan individu berstatus high risk dibenarkan masuk ke dalam premis. Jelasnya aplikasi itu juga penting untuk membantu Kementerian Kesihatan dalam pencegahan dan kawalan COVID-19. Selain itu, Khairy berkata KKM turut memutuskan tempoh kuarantin wajib 7 hari bagi kes positif COVID-19 yang ditetapkan sebelum ini kini boleh dikurangkan jika individu terbabit negatif COVID-19 sebelum tempoh mencapai tempoh berkenaan. Seterusnya, Sabah hanya mencatat 40 kes baharu COVID-19 hari ini menjadikannya jangkitan baharu yang terendah direkodkan sejak lebih setahun lalu. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Mas Rimanjun berkata jumlah itu adalah yang terendah sejak 29 Mac 2021. Keningau menjadi daerah tunggal di Sabah yang mengambil alih catatan kes baharu 2 angka, iaitu dengan 10 kes hari ini berbanding 0 kes malam. Katanya 9 daripada 10 jangkitan terbabit melibatkan OKT orang kena tahan. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.